Akibat dari penarikan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari negara jiran Malaysia. Kian hari kian ramai berdatangan warga negara asing ke Malaysia, dengan tujuan mencari pekerjaan di Malaysia. Sayangnya para warga negara asing tersebut kemudian banyak yang menyalahgunakan kedatangan mereka ke Malaysia. Selain mencari pekerjaan, mereka juga berusaha berniaga di pusat-pusat kota yang ada di semenanjung Malaysia. Sebetulnya dengan banyaknya kedatangan warga asing ke Malaysia tentunya membawa dampak positif bagi perekonomian Malaysia. Namun tidak jarang justru kedatangan bangsa asing membuat warga tempatan menjadi resah. Warga setempat selalu was-was dengan banyaknya kehadiran orang asing di kawasan ini, kata Ketua Kawasan Rukun Tetangga, KRT, Taman Sri Murni Tahap 2, Syedmo Husyairi Syed Yakob. Syedmo Husyairi mengatakan, lebih dari 3.000 penduduk di wilayah tersebut dengan 70 hingga 80%-nya adalah orang asing, khususnya Rohingya dan Myanmar. Peristiwa tersebut tentunya membuat warga tempatan merasa hidup di negara orang lain. Beberapa upaya telah dilakukan oleh orang tempatan dengan melakukan razia ke tempat-tempat perniagaan, namun mereka selalu menanggapi dengan santai dan dingin. Bahkan tidak sedikit dari warga asing kemudian melawan balik warga tempatan dengan kata-kata yang tidak sopan. Berikut ini pernyataan warga asing yang menanggapi adanya razia dari warga tempatan, terutama pernyataan ditujukan untuk Ustadz Sopian. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Raya. Tujuan saya buat video ini saya tujukan khas untuk Ustadz Sufian, NGO Terjah pendatang asing tanpa izin dan seluruh fans dia lah. Sebab dia kata dalam video dia yang saya rakam banyak video dia, dia kata di PKL makan duit haram, imigresen makan duit haram, PDRM makan duit haram. Jadi saya mintalah kepada Ustaz Sufian daripada NGO Grup Terjah warga asing dan followers dia untuk kemukakan bukti yang mengatakan imigresen makan duit haram, di PKL makan duit haram, PDRM makan duit haram. Saya minta tunjukkan bukti lah. Mana buktinya? Sebab kalau dah tak ada bukti, itu jadi fitnah. Fitnah ini tergolong dalam dosa-dosa besar lah. Jadi saya minta dalam masa 24 jam ni, Ustaz Sufian dan followers dia tunjukkan bukti, mana bukti PDRM, imigresen dan di PKL ambil duit rasuah dari pendatang asing ni. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Raya. Tujuan saya buat video ini saya tujukan khas untuk individu bernama Ustaz Sufian dan seluruh followers bangkai perkauman di belakang dia. Semalam saya keluar video pukul 4 pagi. Okey, sekarang dah nak masuk pukul 4 petang lah, tinggal lagi 12 jam. Semalam saya minta tunjuk bukti lah dalam masa tempoh 24 jam. Sekarang tinggal 12 jam lagi lah. Okey, sekarang saya tunggulah Ustaz Sufian ni. Dia kata di BKL ni ada menerima wang sogokan dari pendatang haram, PDRM ada menerima wang sogokan, imigresen ada menerima wang sogokan. Jadi saya gelarkan ini satu tindakan mencari publicity murahan lah, saya ingat. Sebab kalau betul dia nak memutuskan rantaian parti ini atau pendatang asing ni, kenapa dia tak lantik peguam? Inilah dia buat ibarat meludah ke langit jatuh ke muka sendirilah. Sebab dia kutuk ni bukan Indian Police Service atau Polri Indonesia, dia kutuk ni agensi-agensi dalam Malaysia. Maknanya dia sedang memalukan negara sendiri tau. Okey, jadi saya mintalah kalau betul Ustaz Sofian dan seluruh di belakang dia bangkai perkauman ni punya followers, sebab bangkai perkauman ni dia tak ada harga diri, maruah pun tak ada, macam mana nak sayang negara? Jadi saya mintalah, sekarang sudah tinggal lagi 12 jam sebelum video ni dikeluarkan lah, dia rilis, tinggal 12 jam lagi lah. Saya minta Ustaz Sufian, saya tak panggil dia Ustaz lah, tak tahu celah mana Ustaz tu orang panggil, Ustaz Sufian ni lah, dan followers bangkai perkauman dia, saya minta tinggal lagi 12 jam, sila kemukakan bukti mengatakan
pasukan PDRM. Kalau PDRM ni semua lah, Bukit Aman semua makan duit haram lah. Imigresi semua lah makan duit haram. Kalau di BKL, Kuala Lumpur je lah, pemakan duit haram. Mungkin akan datang sepadan negara bolos kan, pendatang asing masuk ATM, komando ke RAMD, itu semua pemakan duit haram. Saya minta bukti lah. Kalau dia boleh dapatkan lantikan peguam, affidavit, lagi bagus, saya nak tengok. Kalau tak ada Ustaz Muhammad Sufian ni, kamu memang perfitnah yang celaka lah kamu ni. Followers bangkai perkauman kamu ni semua perfitnah yang celaka lah, saya gelar kan. Sebab tak ada bukti. Jadi saya minta Ustaz Sufian dan followers bangkai perkauman dia, saya minta keluarkan bukti. Mana agensi-agensi kat Malaysia ni menerima wang sokongan dari pendatang haram ni. Saya nak tengok lah. Itu saja ya. Tinggal lagi 12 jam. Tak ada yang kau berdapat. Sekian saja, terima kasih. Mereka ada dalam negara kita mengikut saluran yang dibenarkan oleh kerajaan, kita mengalu-alukan mereka. Oh, Long Tiger. Oh, mana ini? Siapa tadi tulis? Saya tak dapat baca. Long Tiger, duk cari Ustaz, komen sikit. Okey, saya baru tadi sebelum 5 minit ni saya baru baca. Saya baru bukan baca, saya baru tengok video yang dia bagi khususkan, dia tujukan untuk saya video ni. Tetapi dengan sampah ni, dengan orang-orang sampah ni, kita tak payah layan. Saya bagi tahu di sini. Memanglah beliau tujukan kepada saya secara khusus. Beliau tujukan kepada saya dan beliau mentionkan nama saya, beliau sebut saya dan beliau nak celakakan saya. Ini secara khusus ditujukan kepada saya. Tetapi saya nak bagi tahu, inilah saya buat perkara-perkara ini semua adalah kepada rakyat Malaysia, kepada warga negara Malaysia. Kalau siapa sahaja di dalam ni ada 1,100 sedang perhatikan kita, sedang 1,200 sekarang, siapa sahaja yang buat, siapa sahaja yang lakukan perkara yang sama macam mana saya lakukan sekarang ini pun akan dicelakakan oleh manusia ini. Bermakna ini bukan ditujukan kepada saya, tetapi ini juga ditujukan kepada seluruh rakyat Malaysia yang kalau bangkit pertahankan hak, kalau bangkit pertahankan kebenaran, mereka akan dicelakakan oleh warga-warga asing, oleh pendatang haram macam ni. Ini yang saya nak bagi tahu. Ini bukan melibatkan masalah peribadi saya. Dia tidak melibatkan masalah peribadi dengan warga asing. Dia tidak melibatkan masalah personal contact dengan warga-warga asing ini. Tetapi saya nak bagi tahu, ini adalah tanggungjawab saya sebagai rakyat Malaysia. Inilah yang saya mampu. Inilah yang saya mampu setakat ini sahaja. Saya mampu laksanakan tanggungjawab sosial saya kepada rakyat, kepada negara saya. Ini setakat ini. Kalau ini saya buat ini nak dimaki oleh warga asing, nak dimaki oleh pendatang haram, nak dibahan oleh pelarian Rohingya, silakan. Saya tidak ada sebarang masalah. Tetapi saya nak bagi tahu, ini Malaysia. Kita rakyat Malaysia, kita perlu sensitif dengan negara kita. Kalau kita sebagai rakyat, tidak kira daripada Melayu, Cina, India, Bumi Putra, Sabah, Sarawak, Kadazan, Iban, kita tidak kisah. Ini negara kita. Kalau kita tidak mempertahankan negara kita, siapa lagi nak mempertahankan negara kita? Kalau kita tidak bangkit sekarang ini, membongkar isu-isu melibatkan penyelewengan, melibatkan Alibaba lesen, melibatkan monopoli, melibatkan penindasan terhadap rakyat kita, siapa lagi nak buat, tuan-tuan dan puan-puan? Ini saja. Saya bukan ada masalah peribadi dengan mereka ini semua. Ini kalau dia kata dekat saya, bermakna dia kata dekat negara Malaysia. Dia kata dekat saya, dia kata kepada seluruh rakyat, seluruh warga negara yang sedang keluar dengan monopoli warga-warga asing ini. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, ini ada satu isu saya nak bawa melibatkan bagaimana isu mereka boleh ada lama dalam negara kita. Saya nak bagi tahu di sini. Sebelum saya nak tutup live ni nanti, saya akan bagi tahu tempat mana saya akan bongkar dan terjah esok.
Saya dimaklumkan tempat ini ada lambakan pelarian Rohingya. Mereka bergerak dengan motor 3 roda di atas jalan-jalan raya, menyusahkan penduduk setempat. Mereka buka perniagaan dalam. Iya, itulah bentuk protes dari warga asing yang merasa terusik keberadaannya di Malaysia. Bahkan mereka meminta klarifikasi kepada Ustadz Sopyan yang sering melakukan razia kepada warga asing. Mereka juga meminta Ustadz Sopyan membuktikan kalau pihak kerajaan dan warga asing telah melakukan perbuatan haram. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar Anda di sini. Terima kasih.